Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya lagi, terima kasih kerana terus bersama dengan saya di YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. 4 channel kita bersiaran pada yang ada dekat TikTok sekarang ini. Terima kasih. Rock on. Terima kasih juga yang tolong share, tolong tap-tap love. Ada tap-tap love ni. Ada yang share baru 2.1k. Ada yang tolong tap love ni. Siapa tengah tap love ni? Thank you. Good evening Logan. Terima kasih. Rock on bro. Rock on. Jus petai shop. Ada jual jus petai ke? Jus petai shop ni memang jual jus ke? Jual jus petai? Kan? Thank you. Tolong share tuan-tuan. Dia jual jus petai. Saya tak tahu pun petai tu boleh jadi jus. Alright, menarik. Tak apa. Orang-orang kita ni kreatif kan. Macam-macam lah. Ada macam-macam dijual. Okay, so baguslah kan. Industri. Kalau betul lah. Apa topik malam ni? Wan Saiful dipanggil SPRM. Itu salah satu topik lah. Ini kalau saya, tuan-tuan, jangan tanya apa topik malam ni. Ni biasanya atas ni saya akan letak topik dekat TikTok lah. Kalau dekat Twitter, dekat Instagram, dekat Twitter, dekat Facebook, dekat YouTube, dia ada title dia sendiri. So, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Antaranya adalah kenyataan bahawa Fahmi Fazil ada kuasa turunkan kandungan dekat social media. Betulkah dakwaan demikian? Wan Saiful dakwa diganggu SPRM. Kes Rosmah dan Najib, angka sebenar miskin tegar selepas padu. PMX tidak gambil gaji sehingga 300,000. Kesatuan Pekerja Bank Sarawak ugut untuk mogok. Gubal undang syariah ia perlu dihalang. Adakah perlu dihalang? Muda akan sertai PN atau mereka akan terus jalan sendiri. So banyak yang kita nak ceritakan malam ini insyaAllah. Sementara itu siapa yang berpuasa, ini puasa kita yang seterusnya. Berapa 3 hari dah. 4 hari dah, saya benar lupa dah. 3 hari kan, hari ketiga ni. Masuk hari keempat. Masuk hari keempat dah. So selamat menyambut bulan puasa. Salam reformasi dari Yan Zen Melaka. Yan Zen ni Yan Zen ni. Pengerang ada, LTL daripada Muar ada, Kuala Kubu. Ni macam ni tuan-tuan. Ni dah pukul 10.30 kan. Saya tahu ada yang balik penat, balik tarawih, esok nak kerja. Tak apa, on saja live ini. Letakkan dekat apa orang kata sebelah telinga ke apa kan. Sementara nak tidur tu, boleh lagi orang Sarawak mengulit mata, berharum sekose. Selamat malam. Boleh lagi apa orang kata menidurkan. Salam Madani dari France, daripada London, daripada France. Okay, Amy Gaste. Sorry if I pronounce your name wrongly kan. Selamat malam Nobaita Sarun. Salam Madani. LTL si habis cerita sidak PN tu dah terdesak, selamat lagi tinggal Muhyiddin seorang je dalam parti bersatu. Faizal Narawi. Awak nak mana? Tinggalnya seorang je. Dah orang lain semua dah ke hulu. Si tahu ujung pun kata orang. Si tahu ujung pun, tak tahu ujung hilir. LTL Moreh sambil layan live. Moreh, saya pun Moreh tuan-tuan. Saya sekarang ni tengah mengamalkan satu diet nama dia carnivore diet. Carnivore diet ni saja saya nak try sebenarnya kan, tak ada keperluan pun nak diet, tapi saja nak try. Carnivore diet ni adalah saya berbuka puasa dan saya sahur. Saya tak makan selain daripada daging, maksudnya protein lah. Saya tak makan sayur, saya tak makan nasi, dan apa saja yang karbohidrat saya tak makan. So far saya tengok turun 1 kilo lah kan. Tapi saja nak try untuk 1 bulan puasa, dan saya tak minum air bergula. Saya minum air kosong saja. Yang ni pun kalau tuan-tuan tengok ada teh ni. Teh ni saya letak pemanis tambahan. Dia bukan gula. Dia ada pemanis tapi bukan gula. Saya bukan stevia, saya letak another one called Hegula. Saya try Hegula. Tapi another product nanti saya akan cuba nanti kan. Saya cuba untuk avoid gula sekarang ini kan. Bukan avoid dah. Saya dah tak ambil gula secara berterusan ni, I think dah more than 5 years dah. Saya dah kurang ambil gula lah. Maksudnya sangat kurang. Kadang-kadang je lah kalau dah lepak mama apa semua, tak ada pilihan, baru saya ambil air manis. Most of the time saya takkan ambil gula. Wow, macam Tiger Carnivore Diet Karim. Ya betul. Dia kalau ada satu tempat dipanggil Lions Diet. Lions Diet ni dia tak ambil sayur, dia tak ambil karbohidrat. Jadi kalau dia ambil daging putih, daging merah, telur, dia ambil yang tu saja.
Yang tu sahaja. Okay. Tapi saya try for 1 month lah. Nanti tuan-tuan tengoklah hasil dia kan. Berat saya hari tu 78.6 macam tu. Hari ni saya timbang tadi 76. 76.7. So adalah perubahan tu sedikit. But again mungkin sebab bulan puasa kan. Kalau carnivore diet pun hari-hari kita hentam 5 jam sekali kita hentam pun tak guna juga. Kan? Cuma daripada segi saya tak boleh nak vouch dululah sebab baru 2 hari kan. Baru 3 hari saya try. So okay ke tidak tu kita tunggulah sampai hari ke-30 nanti. Kan? Kita kena tunggu sampai hari ke-30. Tak ambil gula tapi tuan tetap manis. Jangan. Alright. Kita semua manis belaka. InsyaAllah bulan puasa ni saya doakan tuan-tuan dan puan-puan diberkati. Puasa tuan-tuan dan puan-puan diterima kan. Semuanya dalam keadaan sihat walafiat baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin kepada semua lah. Kepada semua rakan-rakan yang berpuasa atau bukan Islam yang tidak berpuasa pun saya tetap doakan. Semoga dipermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan penonton saya. Semuanya termasuk walaon-walaon yang suka memaki hamun saya pun. Tetap saya doakan semoga Allah permudahkan urusan-urusan anda. Amin. Okay. Baik, kita terus straight to the point. Kita tengok isu semasa. Baik. SBEU ancam piket jika ordinan tidak dipinda. Kesatuan Pekerja Bank Sarawak memberi amaran. Pekerja mungkin, terima kasih Norman Effendi, mengadakan piket atas kegagalan kerajaan negeri meminda ordinan buruh Sarawak agar selaras dengan Akta Pekerja yang berkuasa di Semenanjung. Ketua Pegawai Eksekutif SBEU, Andrew Low berkata, Andrew? Saya macam kenal lah Andrew ni. Have I met Andrew before? I think I met Andrew lah. Berkata pekerja di Kelantan sendiri mendapat faedah dan perlindungan lebih baik berbanding dengan rakan mereka di Sarawak. Kan? Kami menyeru kerajaan Sarawak dan persekutuan untuk berhenti bermain politik dengan nasib pekerja Sarawak. Najib pula. Mereka mesti memastikan ordinan buruh Sarawak setanding dengan Akta Pekerja tanpa berlengah lagi. Kita perlu menegaskan bahawa apa yang diperlukan ialah Kabinet Negeri Sarawak bersetuju supaya Kementerian Sumber Manusia membentangkan rang undang-undang itu di Parlimen. Sabah telah pun bersetuju. Jika tidak, pekerja akan terpaksa berpiket, katanya. Low berkata Kabinet Sabah telah meluluskan cadangan pindaan kepada ordinan buruh menyeragamkan ordinan itu dengan Akta Pekerja yang dipinda pada awal tahun itu. Dia berkata dijangka 2.04 juta pekerja dan lebih 187,000 majikan di Sabah akan mendapat manfaat daripada pindaan itu yang mengurangkan jam bekerja mingguan kepada 45 jam, melanjutkan cuti bersalin kepada 98 hari dan memperkenalkan cuti paternity selama 7 hari. Sebelum ini di Sarawak cuti paternity dia masih kekal macam yang cara lama iaitu 3 hari. Kelewatan yang tidak wajar ini tidak boleh diterima. Pekerja di Sarawak, terutama pekerja bukan kesatuan sekerja, lebih teruk daripada rakan sejawat mereka di Semenanjung. Terima kasih Diana Anwar. Ia menyalih hak kesamaan perlembagaan di bawah undang-undang dan terus membenarkan diskriminasi dan eksploitasi pekerja di Malaysia Timur, tambahnya. Pada Julai lalu, Bernama melaporkan Sabah dan Sarawak telah dinasihatkan supaya meminda ordinan buruh masing-masing selaras dengan pindaan Akta Kerja 1955. Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmur berkata pindaan itu hanya boleh dibuat melalui kelulusan Dewan Undangan Negeri Sabah dan akan membolehkan pekerja di kedua negeri itu menikmati hak dan faedah sama seperti rakyat di negeri lain di bawah Persekutuan Malaysia. Ia menambah Sarawak memberi maklum balas positif mengkaji keperluan meminda ordinan buruhnya. Okey, ni nak cerita sikit. Sebenarnya betul, saya setuju dengan kenyataan daripada Andrew Low tadi berkenaan dengan ordinan buruh Sarawak. Okay, saya sendiri majikan di negeri Sarawak dan saya tahu dan saya pernah menghadapi benda ini sebagai seorang majikan. Bagaimana daripada segi majikan tu sendiri dan juga pekerja tu sendiri kita tak ikut Akta Buruh Persekutuan. So bila Low tadi menyatakan bahawa bermain politik di antara persekutuan dengan negeri Sarawak, saya rasa tak adil lah Andrew Low nak menyalahkan persekutuan. Sebenarnya itu semua terpulang kepada kerajaan negeri Sarawak. Ordinan adalah pindaan yang dibuat di negeri Sarawak dan Sarawak telah mengambil keputusan untuk tidak mengikut Undang-Undang Akta Kerja Sarawak Semenanjung, Akta Kerja Persekutuan. Diorang mengambil keputusan untuk tidak mengikut. Sama juga dengan Akta Perumahan dan Akta Perumahan dan Tempatan, ada Akta Perumahan dan something tempatan KPKT. Apa orang kata untuk perumahan-perumahan di Sarawak tidak terikat dengan undang-undang KPKT yang melibatkan perumahan di persekutuan. Now
dia, kenapa saya kata demikian? Hari itu adik saya ada masalah dengan rumah dia. Kan? So dia ada masalah dengan rumah dia. Ada 2 orang adik saya ada masalah dengan kontraktor yang rumah dia. Jadi dia minta tolonglah sebagai abang. Saya kata tolonglah bang bagi tahu menteri. Saya kata saya cuba dulu. Saya tanya dengan menteri. Menteri kata bahawa, bukan menteri kata, pegawai dia kata bahawa sebenarnya Sarawak tidak terikat. Sarawak tidak terikat dengan undang-undang yang melibatkan perumahan. Maka apa-apa permasalahan perumahan di Sarawak kena rujuk kepada kerajaan negeri Sarawak. Masalahnya dia orang kata bukannya dia orang dah tak ada buat persatuan dan sebagainya, dah ada, tetapi even kerajaan tempatan, betul. Kerajaan tempatan, kerajaan perumahan dan kerajaan tempatan pun negeri Sarawak pun tak boleh nak selesaikan isu tersebut. Kan, tak boleh nak selesaikan isu tersebut. Di peringkat federal, negeri-negeri lain, kerajaan persekutuan boleh campur tangan bagi rumah-rumah yang bermasalah. Tetapi di negeri Sarawak, saya tak pasti tentang Sabah, di negeri Sarawak menghadapi masalah untuk nak, kita kata nak go forward, disebabkan oleh undang-undang itu adalah undang-undang negeri Sarawak sendiri. Ni menarik Saya Harshah Hakim kata, saya telah perjuangkan agar perundangan pekerjaan di antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak disatukan sejak 2003. Ketiga-tiga perundangan adalah di bawah Undang-Undang Persekutuan. Saya tak tahu Azhar Shah Hakim ni latar belakang dia apa, but it's a good thing dan sebenarnya, dan benda ini perlu diperjuangkan. Kenapa sebenarnya dia tak berlaku? Okay, saya faham, saya tahu kenapa. Cuma saya tak boleh cerita kat sini, tuan-tuan. Sebab GPS sebahagian daripada kerajaan Madani kan, saya tak boleh cerita. Kan, nanti ada orang datang tegur saya balik benda ni. So, poin saya adalah kita kena terus buat pressure kepada kerajaan negeri Sarawak supaya kerajaan negeri Sarawak gubal undang-undang mana yang patut dan pastikan bahawa hak pekerja di Sabah dan Sarawak itu terbela sebagaimana counterparts kita yang lain. Terima kasih Syam Nizam. Terima kasih atas super chat tersebut. Thank you. Okay, habis kat situ. Habis dekat situ. Right. So kalau dia nak buat piket pun, bagi saya tak ada isu sebenarnya. Kan? Teruskan. Negara demokrasi, teruskan. Jangan ada kata tak boleh lah apa. Selagi mana prosedur-prosedur itu dipenuhi, maka teruskanlah. Asalkan kita berjaya boleh membela nasib rakyat-rakyat kita. Okay. Alright. Slownya benda ni. Ui, pasal ni. Ui, Astro Awan ni, korang kena update lah kau punya server ni. Slow gila kau punya server ni. Server korang ni kena update lah, Astro Awan ni. Tengok, masih lagi loading oh. My God. Alright, saya tiada kuasa arah turunkan kandungan media sosial. Fahmi Fazil. Okay, kenyataan daripada YB Menteri Fahmi Fazil bahawa beliau tidak ada kuasa untuk turunkan kandungan sosial media. Okay. Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi tiada kuasa untuk mengarahkan penyedia platform media sosial termasuk TikTok menurunkan mana-mana kandungan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, ia sebenarnya tanggungjawab dan keputusan penyedia platform itu. Mengambil TikTok sebagai contoh, beliau berkata, walaupun SKMM meminta sesuatu kandungan diturunkan, ia tidak bermaksud mereka akan akur dengan kehendak berkenaan. Sekiranya pihak platform menurunkan sesuatu konten, mereka tidak akan memaklumkan kepada kementerian maupun saya tentang cara mereka gunakan untuk mengekang akses kepada konten tersebut. Itu bukan hak saya untuk mengarahkan mereka. Cuma saya ambil kesempatan untuk menjelaskan, saya tidak mengarah ataupun tidak ada kuasa pada waktu ini meminta mana-mana platform melakukan apa-apa, katanya. Beliau berkata demikian kepada berita setelah merasmikan informasi penyelesaian digital Pusat Penjagaan Kesihatan Generasi Baru. Tambahnya, semalam di Dewan Rakyat, Reza Jidin bertanya kepada Fahmi sama ada kerajaan ada mengeluarkan arahan untuk menurunkan video berkenaan dari platform TikTok. Sehubungan itu, Razi turut bertanya kepada Fahmi jika elemen geofencing digunakan untuk menghadkan akses kiriman beliau kepada pengguna di luar. Fahmi bagaimanapun menafikan dan meminta Razi supaya tidak membuat tuduhan sebarangan. Baik.
Saya nak cerita tuan-tuan. Sebenarnya tidak ada, kita kena faham satu perkara. Meta, Google, TikTok, kita tak ada kuasa. Menteri tak ada kuasa untuk memberikan arahan kepada mana-mana media atau platform ini bagi menurunkan mana-mana konten. Ini kita kena faham juga bahawa sebab media ini bukan milik rakyat Malaysia, bukan berada di dalam negara kita dan juga bukan milik kerajaan. Kita boleh mengemukakan bantahan ataupun report. Bagaimana juga tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak report, contoh sekarang ni saya mungkin kena shadow ban, tak ramai orang tonton saya. Kan orang share pun tak ramai. Mungkin saya kena shadow ban. Itu pun sebab ada orang ramai yang report. Okay. Kalau ada ramai report dan tapi berbanding dengan ramai yang share, maka akan lagi orang kata, kalau share dan like itu lagi ramai berbanding dengan orang report, maka report tadi tu tak akan diterima. Contoh kan. Jadi ini semua adalah terpulang kepada platform masing-masing. Ini menjawab juga kenyataan Rafidah Aziz berkenaan dengan orang kata dia punya posting telah diturunkan. Kita kata bahawa kerajaan tidak ada kuasa nak menurunkan mana-mana posting. Razia Jidin tanya adakah ini geofencing dan sebagainya. Dia sebenarnya tuan-tuan, dia macam ni. Mungkin, ini saya tak menuduh, mungkin sebelum ini mereka banyak guna duit untuk beli iklan-iklan dan sebagainya. You can actually boost. Saya tak pernah boost. Saya tak pernah boost dekat TikTok, dekat mana-mana social media. Saya tak pernah boost. But actually you can. As low as RM3, RM5, you can already boost you punya content sebenarnya. Benda tu boleh dilakukan. In fact, TikTok ni antara benda yang banyaklah yang kita boleh gunakan. Saya malah nak sebut sebab nanti TikTok sensitif kan. Tetapi even katalah tuan-tuan tengok orang live kan. Orang politik live, tiba-tiba dia punya view sampai 10,000, 20,000. Every day, dia itu sebenarnya bagi saya dia bukan. Itu dia beli. Benda tu boleh dibeli tuan-tuan. Jangan tak tahu. Saya tahu mana nak beli. Cuma saya sendiri tak pernah pakai. Sebab itu saya kata live malam ni pun tak ramai. 680 orang. Jadi dia naik lah insyaAllah. Kalau tuan-tuan share. Jadi daripada situ kita faham kerajaan tak ambil pun. Tak ambil, kerajaan ambil inisiatif untuk melaporkan berita-berita yang tidak benar ataupun yang menggugat negara. Tetapi kerajaan tidak ada kuasa untuk nak ban atau nak buang atau nak gantung. Sewaktu dengannya. Tak ada. Itu semua adalah terpulang kepada platform-platform tersebut berdasarkan kepada laporan-laporan yang kita lakukan. Okay? So harap faham dekat situ. Baik. Habis kat sini. Baik, baru ni ada satu, baru ni ada seorang, saya tak tahu lah profesor ke tidak, berbangsa Cina, telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa sekolah berbangsa Cina menimbulkan perkauman. Okey, saya try cari Okey, dia kata sekolah berbangsa Cina telah menimbulkan perkauman. Okey. Okey. Ini kenyataan daripada fellow MPN. Saya baca Teo Kiok Siong. Okey. Fellow MPN pertahan dakwaan sekolah Cina semai benih perkauman. Teo Kiok Siong mempertahankan dakwaan bahawa sekolah jenis kebangsaan Cina menjadi punca perpecahan kaum di negara ini yang mengundang desakan daripada naib pengerusi DAP Teresa Kok yang mahu polis menyiasat fellow kanan Majlis Profesor Negara itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, dia mendakwa Teresa berada dalam penafian. Dalam penafian akan realiti sebenar komuniti Cina di Malaysia. Bagi saya, apa yang saya katakan ini semuanya betul. Ia realiti dalam perbualan sesama orang Cina. Dakwaan Teo perbualan dengan persepsi negatif mengenai masyarakat Melayu dan India adalah norma di kalangan keturunan Cina di Malaysia. Lebih-lebih lagi dengan kemunculan media sosial. Komen-komen mereka di media sosial kebanyakannya merendahkan orang Melayu, kata bekas fellow kanan UKM itu. Teo pertama kali menimbulkan isu berkenaan ketika temu ramah bersama portal The Merdeka Times. Wartawan soal, mengapa masalah kaum masih wujud hari ini? Jadi saya menyatakan kebenarannya. Salah satu puncanya, orang Cina memandang rendah terhadap orang Melayu. Mereka enggan berintegrasi. Mereka hanya mempelajari asas bahasa Melayu untuk lulus peperiksaan, tetapi menolak untuk melakukan lebih daripada itu. Teo yang turut terlibat dalam pelan pembangunan pendidikan mendakwa masyarakat Melayu dan India sedar akan sentimen di kalangan komuniti Cina itu.
Dalam video TikTok hantaran Merdeka Times, Profesor itu mendakwa sekolah vernacular boleh menjadi tembok penghalang kepada perpaduan negara kerana pelajar Cina yang kurang cerdik hanya mampu menguasai bahasa Mandarin yang membataskan perbualan dengan bangsa lain. Teo yang lahir di Kelantan dan berdarah peranakan mendakwa malah komunitinya turut menerima tempias diskriminasi daripada majoriti kaum Cina yang tidak berasimilisasi dengan budaya tempatan. Pada masa yang sama, dia berkata komuniti Cina peranakan juga memandang rendah terhadap komuniti Siam tempatan, tetapi kemudian dia menyedari bahawa minoriti etnik itu lebih baik kerana berstatus bumi putera. Pandangan saya seperti ini terpahat dan ia kok berada dalam penafian, jelas Teo. Tidak seperti negara jiran Indonesia dan Thailand dengan pentadbiran terdahulu yang memaksa proses asimilasi etnik Cina dengan majoriti. Teo berkata pemimpin Cina terkemuka secara konsisten menentang rancangan sedemikian. Kita tak pilih asimilasi tetapi integrasi. Hasilnya boleh dilihat hari ini. Sebaliknya, Teo berhujah majoriti Cina dan India dan Malaysia yang memilih untuk mengasimilisasi dengan budaya Melayu dan mencipta sub-etnik sendiri termasuk masyarakat Baba Nyonya dan Chetty yang boleh diterima dengan baik oleh golongan majoriti. Walaupun orang Cina tolak asimilasi, namun kita boleh lihat bagaimana ia lebih baik untuk perpaduan rakyat. Namun, ada satu artikel ditulis oleh di Temu Ramah oleh seorang orang Melayu yang menghantar anaknya ke sekolah Cina. Okey. Tiada perkauman buli di sekolah Cina, ibu bapa. Di tengah-tengah kontroversi susulan dakwaan seorang ahli akademik bahawa sekolah Cina menyemai perkauman, ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah vernacular itu menolak tanggapan demikian. Ibu bapa yang ditinjau, termasuk dari kalangan bukan Cina, di sekolah vernacular sekitar Lembah Kelang memberitahu Kini TV, anak-anak mereka menyesuai diri dengan baik di sekolah tersebut dan tidak menerima layanan buruk. Seorang ibu bapa yang hanya dikenali sebagai Hairul Azwan berkata isterinya yang mencadangkan anak yang berusia 7 tahun ke sekolah Cina. Selain mempelajari, Husaini Effendi, thank you, bahasa Mandarin, katanya anaknya juga mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih baik kerana sekolah itu mengutamakan pelajaran bahasa. Ibunya, isteri kepada Khairul, juga pernah bersekolah di sekolah Cina. Sebab itu dia beri cadangan. Tiada masalah, anak perempuan saya bergaul dengan semua orang. Ia sama seperti mana-mana sekolah kebangsaan. Hanya ada bahasa Mandarin sebagai tambahan, kata lelaki itu. Tujuan tinjauan itu diadakan untuk mengukur maklum balas ibu bapa terhadap dakwaan ahli akademik Teo Kok Siong bahawa sekolah Cina menyebabkan perkauman. Selain itu, Teo mendakwa bahawa masyarakat Cina mempunyai persepsi negatif terhadap masyarakat Melayu dan India. Kenyataan itu mendorong ahli parlimen Seputih Teresa Kok menggesa polis menyiasat Teo. Okay. Kemudian beliau berkata, cikgu memberitahu saya tahap Mandarin anak saya agak lemah dan mencadangkan sama ada memindahkan sekolah lain atau mengambil tuition. Saya memilih ambil tuition. Apabila saya bertanya kepada anak perempuan saya, dia kata dia sangat menyukai sekolah itu. Kata wanita kacukan Filipina dan fasih berbahasa Tagalog itu. Okey, ni orang lain. Seorang lagi Jerma Junaidi. Okey. Right. Bahtiar Muhammad Isa mempunyai 2 anak lelaki yang mendaftar dalam sistem pendidikan vernacular. Begitu juga beberapa rakannya. Dia melihat bahasa tambahan sebagai faedah tambahan untuk anak-anaknya. Lelaki berusia 49 tahun itu berkata, anak-anak lelakinya menyesuaikan diri dengan baik di sekolah dan mereka selesa berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Tambahnya, anak-anak tidak pernah dibuli atau dianiaya oleh rakannya. Justru Bahtiar melihat tiada keperluan sekolah satu aliran, terutama di negara berbilang kaum seperti Malaysia. Seorang lagi bapa yang dikenali sebagai Henry mempunyai 3 anak yang mendaftar dalam sistem pendidikan. Anaknya berusia 8 hingga 13 tahun, fasih bertutur bahasa Mandarin, Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Okey. Abdul Muiz juga anak mempunyai 8 tahun. Dia pun hantar. Dia tidak pernah merugut sebarang isu perkauman dan merasa selesa dengan rakan sebaya Cinanya. Okey, banyak dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Thank you. Dia macam inilah. Saya ada buat video dulu tentang sekolah vernacular ni. Kan, dan Akmal Saleh begitu anti kepada sekolah vernacular, so dia nak buat debat dengan I think DAP kot, satu apa orang kata ahli DON ke parlimen DAP. Nanti kita tengok debat tersebut kalau benar-benar berlaku. Tapi saya cakap macam ni tuan-tuan, dia sebenarnya bagi saya lah, kalau kita mengabaikan pendidik dulu, kenapa kita belajar bahasa Inggeris? Di samping penjajah kita adalah bahasa Inggeris, adalah orang Inggeris, kan di Indonesia penjajah dia Belanda. So di negara kita penjajah British, maka kita diwariskan bahasa Inggeris, tapi dalam masa yang sama kita juga menyedari akan kepentingan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa pengantara secara global. Globally, rakyat atau masyarakat atau penduduk dunia ini majoritinya ataupun at least dalam jumlah yang besar bercakap atau berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.
Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa juga dalam era yang sekarang ini dan akan datang, kita jangan melupakan kita akan ada dua lagi negara yang menghimpit Malaysia, yang mempunyai penduduk kalau combine more than 2 billion, iaitu India dan China. India dan China sekarang ini, negara India dan negara China adalah negara yang sekarang ini membangun daripada segi ekonomi, dan mungkin kalau tidak sepas pun bakal serpas US daripada segi ekonomi, kita kata. Now, peluang ini kalau kita tak faham dan kita tak gunakan ke diversity kita, kepelbagaian bangsa kita untuk capture market tersebut, kita akan ketinggalan agak amat jauh. Kalau tuan-tuan pergi ke Rusia, pergi ke Korea, ada di kalangan universiti mereka mengajar bahasa Malaysia. Kenapa? Bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bila dia interview, kenapa ada aliran bahasa Melayu dekat Rusia, even dekat Korea? Sebab mereka memahami market. Mereka yang bertutur bahasa Melayu ini jumlahnya melebihi 400 juta penduduk. Bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu Indonesia yang sewaktu dalam serumpun itu 400 juta. Mereka bukan melihat bangsanya, mereka melihat potensi kepada market, potensi kepada kerjasama. Dan di China sendiri, kita dapati ada di kalangan wartawan China fasih berbahasa Melayu. Kenapa? Mereka pergi sekolah bahasa Melayu. Why language is so important? Kalau kita tengok dalam sejarah Selat Melaka dahulu, di sejarah Selat Melaka, di Kesultanan Melaka itu sendiri, antara bahasa pengantar pada waktu itu di samping bahasa Melayu adalah bahasa Arab, bahasa Cina dan juga bahasa India, kerana pedagang datang daripada negara-negara tersebut. That's the way they communicate. Kita tak nampak benda ini sebagai salah satu peluang untuk kita diversify. Tuan-tuan, kalau kita nak implement bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan biasa, bagi saya bukan semua orang akan dapat capture ataupun akan dapat manfaat daripada situ. Dah lah kita nak kena introduce bahasa Mandarin, kita introduce pula katakanlah bahasa Tamil dekat sekolah kebangsaan. Akhirnya silibus itu bertambah. Dan kita bukan ada tenaga yang cukup untuk nak mengajar semua. Okey, satu perkara. Dan yang kedua, saya tak setuju dengan profesor tersebut apabila mengatakan masalah perkauman ini bermula daripada sekolah. Saya faham bahawa bila sesuatu bangsa atau masyarakat itu tidak bercampur dengan satu bangsa atau masyarakat lain, itu boleh menimbulkan prasangka. Bukan China saja. Mana-mana negeri contohnya, tuan-tuan pergi, tuan-tuan sendiri boleh tahu daripada saya. Tuan-tuan pergi ke satu tempat itu walaupun kita Melayu dengan Melayu, tapi kalau tempat itu tak terbuka, tempat itu dengan orang luar, apa dia selalu kata? Oh, ni orang luar ni tak boleh, kita kena. Ya. Okey. Saya ulang balik. Sebenarnya kalau kita tengok, masalah perkauman dekat negara kita ni bukan bermula daripada sekolah. Masalah perkauman di dalam negara kita bermula dari politik. Dia bermula daripada politik. Okey? Alright. Masalahnya apa tuan-tuan? Kenapa bermula daripada politik? Bermula daripada politik kerana sikap parti-parti politik pada awalnya adalah parti-parti politik perkauman. Parti-parti politik perkauman. Dan parti-parti politik perkauman ini, kalau kita lihat daripada segi struktur cara mereka berkempen, adalah untuk tujuan memenangi hati kaum tersebut. Kaum yang mereka represent. So, pada peringkat awal, kalau kita lihat, British guna dasar pecah dan perintah.
Maka pada waktu itu diwujudkan parti berdasarkan atau berasaskan kepada perkauman. Dia ada dua parti yang besar, haluan kanan dan haluan kiri. Yang konservatif ni, dia basekan kepada kaum. Kemudian datang PAS, dia base kepada agama. Tetapi ada parti politik tak base kepada bangsa atau agama, dia basekan kepada ideologi. Saya pernah tulis artikel tentang ini. So, bila dia berasaskan kepada bangsa, masing-masing nanti akan bercakap dan berbicara tentang bangsa mereka. Dan of course, mereka nak championkan bangsa mereka, dan in order untuk lakukan itu, directly or indirectly, sedar atau tidak, mereka telah merendahkan bangsa lain. This is what happened. Ini yang berlaku. Jadi disebabkan oleh itu, maka dia encroach di dalam masyarakat yang tak faham politik ni. Tuan-tuan, kita kena ingat, di belakang cerita bila nak sakau, dia tak kira bangsa. Tapi bila masuk ke dalam politik, dia mula kira. Bangsa aku, bangsa engkau. Sebab itu, kenapa Rasulullah sebut dalam hadis, kenapa bahawa antara sifat jahiliah adalah sifat perkauman. Racism. Perkauman itu adalah sifat jahiliah on its own. Di mana kita menganggap satu bangsa itu lebih rendah berbanding dengan kita. Regardless lah, biasa dia Cina memandang Melayu ke, Melayu pandang Cina ke, Melayu pandang India ke, India pandang Cina ke, pandang Kadazan, Iban, doesn't matter. Tapi poinnya dekat situ adalah kenapa sikap itu berlaku disebabkan oleh parti politik. Dan sebab itu saya kata lebih baik parti politik itu berdasarkan ideologi. Negara kita je, setahu saya lah, di mana parti politiknya berdasarkan kepada negara, kepada bangsa. Kalau dekat UK, dekat US, even dekat Indonesia kalau tidak saya, partinya berdasarkan kepada ideologi. Dekat UK, dekat US, kita ada Liberal Democrats, kita ada Labour, kita ada Conservative. Dekat US, kita ada parti-parti seperti Republican. Kita ada Republican, kita ada apa satu lagi? Republican dan lawan dia lah. Saya lupa. Kan? So, dia ada parti tu berdasarkan ideologi. Left or right wing. Doesn't matter bangsa apa dia. Yang penting, dia melihat kepada bagaimana dia nak memajukan negara. Sebab saya selalu kata, untuk kita nak majukan negara ni, kita tak cukup dengan bangsa Melayu saja. Kita tak cukup dengan bangsa Cina saja. Cina pun faham. Sebab itu orang Cina pun jual barang kepada orang Melayu. Kan? Jual barang kepada orang Melayu. Banyak barang-barang milik Cina dimelayukan dan diletakkan logo halal sebab dia faham market dia adalah orang Melayu. Ada orang tanya tadi, kenapa tak buat SJKC Murud, SJKC Iban? Penduduk tak ramai. Dan keperluan kita kata, macam saya kata, kenapa buat China ataupun India? 1 bilion penduduk India, 1 bilion penduduk China. Satu hari nanti kita nak establish, bukan satu hari, sekarang ni pun kita establish perdagangan. Agak-agak kita nak berdagang dengan siapa, tuan-tuan? Tapi untuk makluman tuan-tuan, kita ada dalam SPM, ada SPM bahasa Iban tau. Iban tu dikonsider sebagai bahasa. Dia beza bahasa dengan dialek ni. Bahasa ni dia ada tata bahasa. Dia ada undang-undang, dia ada regulation dia. Democrats, betul. Republican dia dengan Democrats. So, dia ada dua benda tu. Okay? Jadi, sebab itu kita kena faham. Kalau kita faham masalah dia bahawa ia bermula daripada kempen politik, daripada parti politik, baru kita boleh selesaikan masalah itu. Isunya apabila kita melihat permasalahan perkauman ni daripada sudut yang salah. Kita anggap sekolah itu penyebab kepada perkauman. Saya kata, even katakanlah, saya sekolah bercampur, tuan-tuan. Sekolah saya bercampur, semua bangsa ada. Kecuali India. India tak ada kat sekolah saya. Kita bercampur pelbagai bangsa, kan? Pelbagai agama kita campur. Adakah itu menghapuskan sifat perkauman? Sebenarnya bukan, tidak. Bagi saya, sikap kita, termasuk sekolah vernacular sekalipun, sekolah kebangsaan, sikap kita, sikap cikgu, silibus pendidikan, dan yang paling utama, media sosial. Media dan media sosial. Parti politik. Kalau berkempen, apa cerita dia orang, tuan-tuan? Kalau kita tak berkuasa, maka bangsa lain akan menindas kita. Kalau kita tak jadi kerajaan, maka bangsa lain akan memijak-mijak kepala kita. Tuan-tuan, familiar tak dengan ucapan tersebut? Dia menimbulkan apa perkara itu? Tuan-tuan, di kalangan PN, kenapa mereka benci DAP? Adakah kerana DAP itu Democratic Action Party? Adakah kerana dia Democratic Action Party? Ataupun dia orang kata kerana DAP itu Cina?
Dia orang kata sebab DAP itu Cina. Bukan sebab kerana dia memperjuangkan demokratik atau memperjuangkan sekularisme apa semua. Bukan. Kerana DAP itu adalah parti Cina. Kerana itulah kenapa PN benci kepada DAP. Kenapa PAS benci kepada DAP. Tuan-tuan dengar nada mereka. Bukan kerana DAP itu salah, sakau. Bukan. Kerana dia Cina. Hanya kerana dia Cina. Jadi perkauman itu datang daripada siapa sebenarnya? Sekolah ni dia ajar silibus sekolah. Tak ada masa dia nak bercakap tentang hendaklah kita benci orang Melayu, hendaklah kita benci orang India. Tak ada. Yang bercakap benci ni parti politik. Hari-hari. Tuan-tuan dengar. Oh, kalau kita tak berkuasa, kita tak bergabung, ummah tak bergabung, tengok, maka parlimen itu Cina yang akan berkuasa. Maka habislah kafirlah orang Melayu. Siapa yang cakap demikian? Sekolah ke? Sekolah ke yang cakap demikian? Ataupun parti politik, parti-parti politik, ahli-ahli politik yang bercakap demikian? Inilah sebenarnya menyebabkan kenapa sikap kita terhadap bangsa lain, satu, orang Melayu terhadap bangsa lain, dan bangsa lain terhadap kita. So, sebab itu saya suka ada satu ayat ni, someone, saya tak ingat siapa, dia kata, oh ni, dia ni bekas CIA. Dia ni bekas ejen CIA. Dia kata, interview tu tanya, if there is one lesson, kalau ada satu perkara yang kau nak share kepada orang ramai, kepada masyarakat yang mendengar tentang ilmu engkau sebagai spy, dia pernah jadi spy for so many years. Apa dia? CIA tu kata apa? Kita kena faham beza di antara persepsi dengan perspektif. Persepsi dengan perspektif, dia kata. Now, persepsi adalah milik kita. Kita ada persepsi itu cara pandang kita kerana latar belakang kita, kerana pendidikan kita, kerana environment kita, kerana apa yang berlaku dalam hidup kita. Itu persepsi kita. Jadi kita melihat sesuatu, satu pandangan, satu peristiwa, satu kejadian, satu keadaan, masyarakat, manusia, alam dengan persepsi kita. Now, kalau kita nak jadi orang yang benar-benar hebat, kita kena mula belajar melihat daripada perspektif. Arti kata, perspektif ni bagaimana? Kita orang Melayu. Bila timbul persoalan, kenapa Cina ada bersikap diskriminasi, merendah-rendahkan orang Melayu? Jadi kita kena ubah perspektif kita dan kita melihat daripada kacamata mereka. Saya tak menafikan perkara itu ada. Saya kenal ada beberapa orang macam tu. Dan saya lihat posting-posting, walaupun anda tak tulis dalam bahasa Cina, bukan kita tak boleh translate. Bila kita faham, kita tanya, kita belajar, kita kaji, kita tengok latar belakang dan kita nampak puncanya apa. Isunya bila kita nampak bila orang maki. Saya ambil contoh lah, Walaon maki saya. Bila Walaon maki saya, dia kutuk saya, rupa saya, wajah saya, gigi saya sebagainya, mata saya muka saya sebagainya, rambut saya, dia kutuk macam-macam. Saya tak marah. Sebab bila saya lihat daripada perspektif mereka, saya tahu. Saya faham bahawa apabila manusia ini tak ada hujah, mereka gunakan cara mengoyak rabakkan emosi kita. Itu cara dia. Bila saya faham, dan saya realise, oh itu yang pertama. Dan kedua, saya faham cara pendidikan politik PAS. Matlamat menghalalkan cara. Itu cara pendidikan politik mereka. So saya rasa tak ada ralat pun dia buat demikian. Dan yang ketiga, daripada perspektif saya nampak, bila orang maki kita, pahala dia akan pergi pada kita. So saya tak marah. Bertambah lagi pahala saya. Alhamdulillah. So poinnya dekat sini tuan-tuan, bagaimana kita sebagai masyarakat kena mula lihat daripada perspektif orang lain. Dan bukan kita saja, semua. Kena mula melihat perspektif. Dan kalau kita semua bangsa, semua agama melihat daripada perspektif itu. Kenapa orang Islam kata macam ni bagi orang bukan Islam? Kenapa orang bukan Islam buat macam ni bagi orang Islam? Apa pandangan orang Islam kepada orang bukan Islam? Dan vice versa. Kalau kita semua dan politik kita, masyarakat kita mengajar tentang perkara ini, kita takkan boleh hapuskan racism. Tak boleh, mustahil. Racism ni akan berada selama-lamanya. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh kurangkan. Dia sebut tadi tentang Indonesia. Kau ingat Indonesia tu tak ada ke racism ni? Jangan bangga sangatlah. So, bila kita faham dan cuba memahamkan, sebab itu ada dalam satu buku,
Seven Habits of Highly Effective People. Dia kata, try to understand and be understood. Cuba untuk faham dan cuba untuk memahami. Cuba untuk memahamkan dan cuba untuk difahamkan. Okay? Kita pun kena faham dia, tapi dalam masa yang sama dia pun kena belajar untuk faham dengan kita, dan kita kena ajar dia apa yang kita maksudkan. Okay? So panjang cerita tu kat situ kan. Panjang cerita tersebut dekat situ. Okay, habis. Entahlah tuan-tuan. Cerita ni, kita ni tak habis-habis macam ni kan. Sikap kita ni takkan habis macam ni. Terutama kalau satu bangsa tu dia majoriti. Bila dia majoriti je, dia akan menindas bangsa minoriti. Masa minoriti, bila dia kena tindas, dia kena buat sesuatu lah. So akhirnya dia pun berprasangka buruk dengan kita. And vice versa. Kan? Okey, angka sebenar miskin tegar diketahui setelah padu dikemaskini, Rafizi. Angka sebenar mengenai kumpulan miskin tegar dijangka diperolehi setelah sistem padu dikemaskini sepenuhnya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ketika ini jumlah miskin tegar yang dicatatkan melalui laporan rasmi adalah 0.2% daripada keseluruhan rakyat di negara ini. Menurutnya, miskin tegar di negara ini mencatat penurunan 0.2% atau 18,445 rumah. Survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah mencatatkan penurunan berbanding 1% pada 2020. Data IKASIH di bawah ICU dan GPM merekodkan pengurangan jumlah isi rumah miskin tegar sebanyak 80,000 sehingga akhir tahun lalu. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Datuk Seri Muttalib berhubung jumlah kemiskinan tegar yang tepat kerana Perdana Menteri menyatakan bahawa ia akan dinoktahkan. Mengulas lanjut, Rafizi menjelaskan konsep menoktahkan kemiskinan tegar adalah langkah yang diperhalusi Kabinet untuk mengambil pendekatan ekonomi setelah mengetahui jumlah sebenar di negara ini. Miskin sifar bermaksud kadar kemiskinan tegar yang dilaporkan setiap tahun daripada pelaporan rasmi negara sebagai data rasmi. Kini 0.2% orang miskin tegar. Maka kumpulan ini akan dipantau dan sudah tentu dari tahun ke tahun jumlah ini akan berubah setiap tahun berdasarkan garis kemiskinan. Setiap tahun sasaran mengeluarkan individu miskin tegar berdasarkan pelaporan rasmi, tetapi sifar miskin atau menoktahkan tidak bermaksud tidak langsung orang miskin tegar kerana kemiskinan itu relatif. Kalau begitu tidak perlulah ada zakat, ujarnya. Menjawab pertanyaan tambahan Ismail mengenai data IKASIH, Rafizi berkata ia perlu dibersihkan dari semasa ke semasa. Ia berdasarkan menoktahkan tidak bermaksud tiada langsung orang miskin tegar kerana kemiskinan itu relatif. Okay? Itu penting. Now, usaha untuk menoktahkan miskin tegar ini telah berlaku sejak mula kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan madani kita. Now, why is that important? Kenapa menentang ataupun menghapuskan kemiskinan tegar? Miskin tegar, dia bukan miskin, dia miskin tegar. Dia dua benda beza. Ini sangat penting. Miskin tegar ni tuan-tuan, miskin tegar ni fakir tau. Dia ada miskin, dia ada fakir miskin. Fakir ni, erti antara definisi fakir ni, maksudnya benda makanan asas pun dia tak ada. Dia kalau tak boleh pergi holiday, tak boleh pakai kereta mewah, tak boleh ada kereta, mungkin dia naik motor saja, itu miskin mungkin. Kan? Pakaian pun tak bertukar macam saya, sama je pakaian, mungkin miskin. Tetapi fakir ni asas, benda yang asas, perubatan dia tak boleh akses, makanan ruji dia tak boleh akses ataupun jarang berlaku. Dan kalau mereka sakit, sukar untuk mereka nak orang kata apa, nak masuk ataupun nak mendapat rawatan yang sewajarnya, kecuali daripada hospital kerajaan lah. Kalau nak pergi swasta tu lagilah mustahil. Even katakanlah nak pergi ke hospital, akses kepada medical tu pun sukar. Now, dalam pada itu kita kena faham kemiskinan tegar itu juga adalah relatif. Miskin tu, kemiskinan itu juga relatif. Dia multifaktorial, bukan setakat pendapatan. Ada orang tuan-tuan, dia tak bekerja dengan orang, dia tak ada pendapatan. Tapi dia duduk kampung pedalaman, dia tanam sayur, dia makan, dia ambil air makanan daripada sungai, dia ada kolam. Dia tak perlukan pendapatan. Kalau ikut pendapatan dia mesti kosong. Tetapi asas makanan dia ada. Dia tanam sayur, dia tanam padi. Asas makanan dia itu ada. Dan akses kepada apa orang kata, sekolah, akses kepada pendidikan, kepada kemudahan-kemudahan asas pun dia tak susah. Contoh,
maka dia tidak boleh dikonsider sebagai miskin tegar walaupun bracket pendapatan dia itu adalah kosong. Dia tak jual katakanlah pendapatan itu. Dia hanya berharap dengan makanan dia cukup. So itu tak dianggap sebagai miskin tegar. Tetapi ada juga yang bekerja, balik ke rumah, makan asas pun dia tak boleh nak sediakan untuk diri dia dan keluarga, maka itu dianggap sebagai miskin tegar. Jadi kerajaan cuba menoktahkan perkara ini atas dasar sosial itu satu. Tetapi untuk ekonomi juga. The moment kita ada rakyat yang mempunyai miskin tegar, dalam masa yang sama kita ada penduduk yang mempunyai puluhan bilion ringgit dalam akaun dia luar negara. Kesenjangan, the disparity of income itu bila menjadi terlalu besar. Sedangkan dalam negara yang sama, ada penduduk makan harian, makanan ruji dia pun tak ada. Itu ada masalah dengan negara tersebut. Okay? Membawa saya kepada berita seterusnya. Kan, rindu zaman Abah, raya tak balik kampung. Ingat lagi dulu, raya tak balik. Okay, cerita Rosmah dan juga Najib. Kes saman syarikat barang kemas permohonan Rosmah didengar 29 Mei. Bilion-bilion tuan-tuan. Permohonan Datin Seri Rosmah Mansur untuk memasukkan kerajaan dan polis sebagai pihak ketiga dalam kes saman syarikat barang kemas Lebanon, Global Royalty Trading SL terhadapnya akan didengar pada 29 Mei depan. Peguam Rosmah Rajivan Nambiar berkata tarikh itu ditetapkan penolakan dan mendaftar. Mahkamah juga memerintahkan Jabatan Peguam Negara mengemukakan affidavit jawapan bagi pihak kerajaan dan ketua polis sebelum 26 Mac. Anak guam saya perlu mengemukakan affidavit jawapan sebelum 16 April. Pembicaraan akan didengar di Mahkamah Tinggi. Di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Ong Chi Kwan katanya. Ini berhubung saman syarikat barang kemas antarabangsa berkenaan yang menuntut 67.4 juta terhadap isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Pada 29 Mac lepas, Global Royalty menyaman Rosmah dan mendakwa wanita itu telah berbohong dengan menyatakan bahawa 44 unit barang kemas termasuk kalung belian, anting-anting, cincin, gelang dan tiara yang diserahkan oleh ejen syarikat itu kepadanya telah dirampas oleh pihak berkuasa Malaysia untuk kesalahan di bawah amla. Menurut syarikat yang berpekalan di Beirut itu, ini kerana hanya satu daripada 44 barang kemas berkenaan berada dalam simpanan dan kawalan pihak polis dan 43 barang kemas milik pelantif tidak berada dalam simpanan pihak berkuasa. Global Royalty juga mendakwa Rosmah mengalihkan beban kepada kerajaan sedangkan barang kemas itu sebenarnya telah hilang. Dalam permohonan untuk memulakan prosiding pihak ketiga terhadap polis dan kerajaan, Rosmah menyatakan barang kemas yang dipertikaikan itu tidak berada dalam miliknya dan telah dirampas oleh pihak berkuasa. Sebagai defendant, Rosmah boleh memulakan tindakan terhadap pihak ketiga yang bukan merupakan sebahagian daripada tuntutan utama yang menuntut sumbangan ganti rugi atau sebarang remedi yang dituntut Global Royalty. Baik. Cerita dia, Rosmah mendakwa bahawa 44 barang dia telah dirampas oleh pihak berkuasa sewaktu rampasan barang-barang dia dahulu. So, bila dia dah dikata dah rampas, maka pihak berkuasa kata kami tak rampas pun. Kami ambil satu je, 43 tak rampas. Kenapa? Sebab kalau kita tengok Global Royalty saman, kenapa disaman Rosmah? Kalau dia dah beli, dia bukan beli tuan-tuan. Ini saya pun tak tahu detailsnya, tapi saya rasa Global Royalty ni bagi barang kemas tersebut sebagai loan, on loan kepada Rosmah. For whatever reason, I don't know lah. So, bila Global Royalty minta balik barang-barang tersebut daripada Rosmah, dia kata semua dah diambil oleh polis. 44 barang itu telah diambil oleh polis. Sebenarnya polis kata tak, kami dah ambil satu je. So, berkemungkinan 43 lain telah hilang ataupun telah dijual. Kan? So, kita tak tahu. Kan? Sehinggalah kes. So, dia nak saman Rosmah sekarang, dia nak saman polis. Okay lah. Kan? Nak saman kerajaan Malaysia kerana dia kata ambil 44 barang kemas. So, kita tengok. Tapi main undang-undang, apa dia punya saman yang main dia adalah Global Royalty terhadap Rosmah lah. Kan? Global Royalty terhadap Rosmah. Okay. So, dalam masa sama, kita tengok kisah Najib. Itu tadi kisah Rosmah. Ini kisah Najib pula. Kes projek Najib. Dan dikatakan bahawa anak Perdana Menteri Mongolia pun dapat daripada 1MDB. Projek Lombong Arang Batu tidak pernah jadi kenyataan. Saksi.
Projek perlombongan arang batu di Mongolia tidak pernah menjadi kenyataan walaupun 60 juta USD telah dibayar oleh SRC International kepada anak syarikat SRC BVI untuk projek usaha sama dengan syarikat Abu Dhabi bernama Abar. Mahkamah Tinggi diberitahu. Penyelesai hutang SRC BVI Angela Backhaus yang merupakan saksi kedua memberi keterangan dalam saman sivil 1.18 bilion USD SRC terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib berkata SRC BVI menjalin usaha sama dengan Abar pada 3 November 2011 dengan objektif melabur dalam projek yang melibatkan sumber tenaga yang boleh diperbarui, sumber asli dan mineral. Terma penyanjian itu menetapkan bahawa SRC BVI dan juga Abar UAE masing-masing memegang 50% saham syarikat itu dan menyumbang 500 juta USD dengan sumbangan awal 60 juta USD. Abar SRC memperolehi 14 juta saham dalam Gobi Coal dan Energy Limited sekitar 8 Disember 2011 dengan harga 91 juta USD. GCE memegang hak ke atas 2 lombong arang batu terbuka besar di Mongolia. Backhaus berkata Abar SRC memperolehi sahamnya dalam GCE lebih awal melalui IPO dan dana daripada pra-IPO itu akan digunakan untuk menyiapkan kerja-kerja pembinaan. Tiada bukti bahawa IPO ini berlaku dan maklumat daripada GCE menunjukkan bahawa lombong itu tidak pernah mengeluarkan sebarang arang batu secara komersial ataupun menjana sebarang hasil daripada operasi perlombongan. Hantaran email daripada pengarah GCE, Joseph Bukowski berkata Quantuma International pada 2021 menunjukkan bahawa lombong itu terkandas tanpa logistik untuk mengeksport arang batu katanya. Backhaus berkata, kemudian pada 6 Disember 2011, sejurus selepas 91 juta USD dibayar oleh Abar SRC kepada GCE, beberapa pembayaran lain dibuat atas nama GCE termasuk 8.99 juta USD kepada Blackstone partner dan juga 4.99 juta USD kepada Global Link Aviation Limited. Bagaimanapun Backhaus berkata beliau tidak dapat mengenal pasti pemilik Global Link. Sebelum ini dalam satu lagi perbicaraan melibatkan Najib, Blackstone Asia Real Estate Partners dilaporkan sebagai syarikat tersedia yang ditubuhkan oleh Jolo dan ia membawa nama yang sama dengan firma equity persendirian hartanah Blackstone Real Estate. Tonton tengok bagaimana skamer ni buat kerja. Jolo ni buat kerja. Dia letak ada satu syarikat nama dia yang betul-betul syarikat hartanah nama dia Blackstone Real Estate. So apa yang dia buat? Dia wujudkan satu company nama dia Blackstone Asia Real Estate Partners. So dia minta duit itu dimasukkan dalam ini Blackstone Asia supaya mengaburi mata konon-kononnya itu adalah syarikat real estate yang betul. Saksi itu berkata berdasarkan kepada masa urus niaga, Blackstone dan Global Link berlaku sejurus selepas pembayaran kepada GCE yang menunjukkan pembayaran ini mungkin suapan untuk pelaburan 91 juta USD kepada GCE. Okay. Alright. So itu cerita Najib. Saya tak nak ulas panjang-panjang. Saya saja bahawa tuan-tuan boleh tengok sendiri. Saya sebut tadi tentang miskin tegar kan. Tapi dalam masa sama ada orang yang bercerita bilion ringgit. Dalam pada bercerita tentang bilion ringgit tuan-tuan, rupa-rupanya menurut Menteri Wilayah, PM kita tak pernah terima gaji setakat ini. PM tolak gaji, jimat hampir 23,000 sebulan. Zaliha. Kerajaan menjimatkan RM22,826.65 sebulan susulan keengganan Perdana Menteri menerima gaji selagi ekonomi negara tidak pulih. Menteri di Jawatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha berkata jumlah itu anggaran penjimatan perbelanjaan kerajaan bagi peruntukan ke atas gaji pokok Perdana Menteri. Zaliha tidak menyatakan jumlah keseluruhan tetapi berdasarkan kiraan Malaysia kini angka itu lebih kurang 300,000 untuk tempoh 15 bulan. Anwar katanya tidak mengambil gaji sejak dilantik ke jawatan itu sejak November 2022 sebahagian daripada langkah penjimatan kerajaan. Perkara itu dinyatakan dalam jawapan bertulis terhadap soalan Ahmad Fazil Syari yang mahu tahu berkaitan jumlah penjimatan kerajaan susulan tindakan itu. Pemotongan gaji Perdana Menteri itu diumumkan dalam sidang media pertamanya pada 24 November. Tindakan itu langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Menteri-menteri pula memotong 20% gaji masing-masing.
Dia, tuan-tuan, dia ada gaji ahli parlimen, dia ada gaji Perdana Menteri, dia ada gaji Menteri Keuangan. Untuk gaji Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, kedua-duanya tidak diambil. Saya ahli parlimen, saya tak sure. Saya rasa dia ambil lah ahli parlimen tu. Tetapi untuk jawatan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, tak ambil gaji. Dan penjabatan itu telah dijawab di parlimen. Jangan pula ada lepas ni yang spin. Kata itu semua penipuan, mainan dan sebagainya. Right? Itu tidak berlaku. Okay. Habis kat situ. Cerita tu je lah. Nak cerita benda tu je. Kan, supaya nampak apa yang Tok Sri Anwar Ibrahim buat dalam langkah penjimatan. Dan insyaAllah, saya yakin kalau sebegini pemimpin kita, we are going to the right track. Sekarang ni kita kena bantu je kerajaan ni, tuan-tuan. InsyaAllah. Okay. Okay, saya nak cerita sebelum saya baca ni. Baru-baru ni, kan ada enactment Negeri Kelantan. Sejam dah kita ni. Enactment Negeri Kelantan. Dia kata jenayah Kelantan, Ning Ailin telah pergi ke enactment jenayah Kelantan, kemudian membatalkan memohon pembatalan 18 section di dalam enactment jenayah kerana dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. Daripada 18 itu, 16 dipersetujui untuk dibatalkan kerana bercanggah dengan perlembagaan. Jadual ke-9, senarai 1 dan 2 perlembagaan. Okay. Settle. So, baru-baru ini, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan menggubal kembali undang-undang tersebut. Dia kata, kita nak gubal balik mana yang telah dimansuh. So, AG mesti halang Kelantan gubal semula peruntukan. Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Taoism Malaysia menggesa Peguam Negara campur tangan terhadap langkah Kelantan menggubal semula peruntukan jenayah syariah yang dibatalkan. Sebagai perlindungan terhadap kepentingan awam, kedaulatan undang-undang dan perlembagaan persekutuan, AG harus bertindak kerana penggubalan semula akan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan menggugat kestabilan negara. Semua pihak patut bertindak demi kepentingan negara dan menegakkan demokrasi berparlimen. Dalam Dewan Negeri Kelantan awal bulan menerima usul menggubal semula 16 perkara kerana melebihi bidang kuasa. Baik. Saya tertarik nak tengok penggubalan itu daripada aspek apa. Penggubalan tersebut daripada aspek apa sebenarnya? Sebab kalau aspek dia nak ubah 16 itu kepada perkara lain, dia tak ada isu lah sebenarnya. Tetapi kalau sekiranya dia nak gubal benda yang sama, menggunakan tata cara yang sama, cuma perkataan dia mungkin lain, itu menunjukkan kebodohan adun Kelantan lah. Dewan Undangan Negeri Kelantan menunjukkan kebodohan mereka lah. Ada yang kata itu, kita dah hantar kanun jenayah ini kepada Sultan Kelantan. Kenapa nak tarik Sultan dalam isu ini? Yang mendraft benda itu, yang meluluskan, yang mengkaji itu kamu. Tak ada kena-mena dengan Sultan. Sultan kata sepatutnya bersangka baik, kamu dah lakukan perkara yang patut, bagi dia sign. Yang kena sekarang ini dipersoalkan adalah Kerajaan Negeri Kelantan. Macam mana 16 section di dalam kanun jenayah tersebut boleh bercanggah dengan perlembagaan? Itu soalan yang sepatutnya ditanya oleh rakyat Kelantan kepada Adun Kelantan. Kepada Dun Kelantan. Bukan Adun, Dun Kelantan. Soalan itu kena tanya. Adakah Dun Kelantan tidak kompeten dalam menggubal undang-undang sehingga boleh dibatalkan begitu saja? Itu persoalan. Tak ada lawyer ke yang boleh nasihat dia orang ni? Dan kalau dia gubal balik semula perkara ini, soalan kita, adakah penggubalan itu buat balik macam yang lama? Kalau dibuat macam yang lama, tuan-tuan, memang dia pelangkung kepala sendirilah. Memang wajar digelar bawah daulah lah. Bodoh tak bertempat, kita kata. Dah lah bodoh, sombong pula tu. Wajarlah digelar demikian. So bagi saya, tuan, kita tengok nanti apa penggubalannya. Kan? Kita tengok nanti apa penggubalannya. Okey, habis. Saya nak bawa cerita Kedah sebelum saya bawa cerita apa orang kata, Wan Saiful Wan Jan ni. Alright. Di Kedah, mentang-mentanglah kami orang kampung, kan? Allah.
Mentang-mentanglah kami orang kampung, sewenangnya dipermainkan. Kesian orang kampung Kedah ni. Alostak. Hampir 50 penduduk kampung darat hutan kampung di sini merayu campur tangan Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi bagi menyelesaikan isu hak milik tanah mereka yang gagal diselesaikan sejak 12 tahun lalu. Wakil penduduk Maznah Cik Don berkata, tanah seluas 0.6 hektar itu asalnya dibeli datuk mereka sekitar 1920-an melalui satu perjanjian yang disahkan kerajaan negeri. Namun urusan tukar milik tidak dapat dilakukan kerana pemiliknya gagal dikesan. Katanya tapak tanah bersatu tanah Rizab Melayu itu kini mempunyai 2 kedai makan, bengkel kendaan dan 9 rumah yang didami oleh ahli keluarga generasi ketiga sehingga ke-6. Isu itu mula diketahui 2012 apabila salah seorang ahli keluarga mau membayar hasil tanah dan galian namun dilaporkan cukai terbit sudah dibayar individu lain tidak dikenali. Oh, orang lain dah ambil tanah tu. Pemeriksaan kami kemudian di PTJ mendapati nama pemilik tanah sudah berubah daripada nama pemilik asal yang menjual tanah berkenaan kepada datuk kami kepada pemilik baru bukan Melayu. Pada 2014 kami menerima notis pengusiran pertama menyebabkan menerima notis pengusiran pertama menyebabkan kes ini terpaksa difailkan peguam di Mahkamah Tinggi Alostar, namun setelah perbicaraan kami gagal mendapat kami kembali hak milik ke atas tanah berkenaan katanya. Katanya paling meragukan adalah bagaimana tapak yang diletak di bawah status tanah Rizal Melayu boleh ditukar kepada pemilik bukan Melayu. Sedangkan perbuatan itu dah halang mengikut undang-undang. Harapan kami campur tangan lagi daripada Datuk Seri Mohamad Sanusi dan pengarah Galian Negeri Kedah kepada status ini. Saya baca je tuan-tuan supaya mana tahu Sanusi dengar tadi kan. Dia bolehlah bantu bulan-bulan puasa ni, bantulah. Apa salahnya? Tak ada kena-mena dengan politik benda tu saja saya baca. Ini Elan tak payah jadikan tu short. Okey. Yeah. Wan Saiful Wan Jan didakwa diganggu SPRM. Timbalan Speaker Cadang Wan Saiful lapor polis. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor menasihatkan Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful agar membuat laporan polis berkaitan diganggu oleh SPRM. Ramli berkata demikian setelah Wan Saiful mendakwa mendapat gangguan daripada SPRM yang mahu merakam keterangannya berhubung ucapan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, saya terus-menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutama pihak SPRM. Saya baru mendapat notis untuk dirakam percakapan saya mengenai apa yang disebut dalam Dewan yang Mulia ini. Wan Saiful membangkitkan mengenai immunity atau kekebalan ahli parlimen dikenakan sebarang prosedur sivil atau atas apa-apa petition atau usul yang seperti mana terkandung dalam Seksyen 7 Akta Dewan Parlimen. Justru itu, menurutnya tidak ada mana-mana pihak boleh menyentuh perkara yang telah dimuktamadkan oleh Speaker termasuk ucapan yang disebut. Bila ada kacau ganggu ini bagi saya ia satu tekanan yang tidak wajar kepada ahli parlimen. Okey. Pada 28 Februari Wan Saiful mendakwa dia ditawarkan habuan 1.7 juta jika menyokong Anwar Ibrahim. Namun tidak sampai 1 jam dia mendakwa dihubungi berkaitan SPRM. Bagaimanapun, Ketua SPRM berkata, Azam Baki berkata, ia menjadi tanggungjawab individu untuk yang mendakwa ditawarkan rasuah membuat laporan. So, justru SPRM memberi tempoh seminggu untuk Wan Saiful membuat laporan. Susulan perkara itu, Ahli Parlimen Kerajaan menuntut Wan Saiful selama digantung 6 bulan tetapi membatalkan usul setelah dia membuat permohonan maaf. Okay. Wan Saiful mendakwa bahawa dia mendakwa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu korup. Itu perkataan dia, korup. Ditawarkan 1.7 juta kalau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia dakwa perkara ini di dalam Dewan. Lepas didesak sangkaan jahat, tuduhan dan sebagainya, maka satu usul nak dibawa oleh Zahid. Sepatutnya usul itu diteruskan, tapi tak apalah, itu cerita lain. Bila nak dibawa usul itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Ulang balik. Okay? Ini permainan dia orang ni. Dan dia tahu, dia ada immunity. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, di dalam parlimen, seseorang itu tidak boleh disaman sivil atau jenayah
Kalau sekiranya perkara itu disebut di dalam parlimen, dia ada immunity. Dia ada dua, parlimen dan juga di dalam mahkamah. Dia ada immunity. So dia tahu adanya immunity itu, dia gunakan perkara tersebut. Dia gunakan perkara tersebut untuk nak melakukan pertuduhan, untuk mencipta persepsi. Saya sebut tadi tentang persepsi supaya walaupun kata, tengok betul lah bahawa corruption itu berlaku. Persepsi, tuan-tuan. Walaupun dia dah minta maaf, tapi ada lagi walaupun yang main benda ni. Jadi bila SPRM tanya, kata, bagi seminggu, siap bulat laporan, dia kata apa? Saya diganggu oleh SPRM, sedangkan saya sudah minta maaf. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Sampai bila ini taktik yang akan digunakan oleh Perikatan Nasional? Dia bukan orang pertama, ada beberapa orang lain, saya perhatikan ahli parlimen lain yang gunakan perkataan yang sama juga. Bukan tentang, yalah, korupsi itu satu hal juga. Dia guna perkataan yang sama, lepas tu dia tarik balik. Guna perkataan sama, lepas tu tarik balik. This is the tactic yang they are using right now. Dia orang tak ada modal, nak pergi bantai kerajaan tak ada modal. Kerajaan has been doing great. So dia buat macam mana? Dia gunakan taktik-taktik ini. Kan? Dalam masa yang sama, cerita Daim, tuan-tuan. Ini saya kata sekali kan. Dalam masa sama, cerita Daim. Kes Daim, SPRM serbu rumah siasat Akbar Han. Suruhanjaya penjaga rasuah menyerbu rumah dan menyiasat ahli perniagaan serta pemaju hartanah. Akbar Han berhubung dakwaan kes rasuah yang melibatkan Daim. Memetik laporan CNA, pemegang saham utama BRDB Development, itu disiasat berikutan terdapat dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Susulan itu, pihak berkuasa telah menahan beliau dan menyoal siasat pada minggu lalu setelah menyerbu rumah serta premis perniagaan miliknya di Kuala Lumpur. Okay? Right. Menurut sumber kanan SPRM, akaun perniagaan dan peribadi milik Akbar telah dibekukan dan beliau telah diarahkan supaya isytiharkan semua aset termasuk pegangan keluarganya. Dalam masa yang sama juga, semakan kehakiman rayuan keluarga Daim didengar pada 9 Mei ini. Mahkamah Rayuan menetapkan 9 Mei untuk mendengar rayuan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya bagi membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan mereka untuk mendapat kebenaran dan memulakan prosiding semakan bagi mencabar SPRM terhadap mereka, siasatan SPRM. Okey. Peguam kanan Leo Hong Bin berkata, di Ketiri Hubungan Bernama mengesahkan tarikh pendengaran ditetapkan semasa prosiding pengurusan rayuan Nur Ashikin Ahmad Harudin. Alright. So dalam cerita ni, dalam kisah, di samping partner Daim itu telah ditahan, telah dibekukan asetnya dan diminta declare aset. Dalam masa sama, Daim juga telah memohon supaya kesnya ini digugurkan. Tidak patut siasatan itu dibuat ke atasnya. So sekarang ini dia tengah memohon kepada mahkamah supaya mahkamah menggugurkan siasatan. Bukan kes, belum ada tuduhan lagi, tuan-tuan. Siasatan ke atasnya digugurkan. Dan Mahkamah Tinggi hari itu menolak permohonan tersebut kerana belum lagi masuk trial, siasatan belum habis. Dan saya rasa Mahkamah Rayuan ini pun akan turut melakukan perkara yang sama lah. Tetapi siasatan sedang berlangsung sekarang ini. Bila kita bercakap soal kesenjangan ekonomi, the disparity, ada ruang dan jurang yang amat besar di antara kaya dan miskin di dalam negara kita, tuan-tuan. Kita tak ada isu dengan orang yang kaya. Kita tak ada isu dengan orang yang mencari kekayaan dengan cara yang betul dan sah. Tetapi kita ada isu bila orang-orang kaya ini mendapat kekayaan mereka dengan cara yang salah. Dengan cara menggunakan, itu kita mula-mula cerita tadi kan, Melayu, perjuangan Melayu, kita kena angkat Melayu. Kat belakang, nama Cina juga yang naik pergi tolong dia songlap dan sakau duit negara. Kan? Kita nak, kalau kita berbicara tentang kemajuan negara, kita kata biarlah limpahan kekayaan itu dirasai oleh semua rakyat. Bukan semua rakyat akan kaya. Tetapi jangan sampai ada rakyat di dalam negara kita yang tak makan, tak minum. Tak ada asas pendidikan. Tak ada asas kepada kesihatan. Itu jurang kemiskinan yang amat teruk kalau itu berlaku. Dan saya kata, cara kerajaan Madani ini membawa reformasi, membawa pembaharuan, membawa perubahan
Saya rasa perkara ini insya-Allah by 2030, kita ada 6 tahun. 2030 and onwards, kalau kekal Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita, tak ambil gaji dan sebagainya tadi, we have a long way to go untuk jadi sebuah negara yang hebat. Untuk jadi sebuah negara yang hebat, tuan-tuan. Sebab itu secara fundamentalnya, kita sudah mula mengukuh. Tapi sejauh mana pengukuhan tersebut akan kekal terpulang kepada kita, kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, yang terus share, terus like, terus subscribe, terus bela kerajaan ini untuk memastikan reformasi itu berlaku dan berjaya. Sekian daripada saya, tuan-tuan.